Okey, baik pelajar, kita akan pergi ke India. Okey, di bandar Kolkata ataupun Calcutta dulu, dikenal sebagai Calcutta. Dan dalam bandar ni berlaku dua persidangan yang penting yang dianjurkan oleh Gerakan Komunis Antarabangsa, dan ia diadakan pada bulan Februari dan bulan Mac. PKM, iaitu Parti Komunis Malaya, turut menghantar wakil ke persidangan tersebut. Para peserta persidangan tersebut diseru ataupun digesa supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Parti Komunis Malaya membuat keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata. Keputusan ini dicapai melalui jawatan kuasa eksekutif Pusat Parti Komunis Malaya. Melalui perjuangan bersenjata, PKM ingin menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu. British di Tanah Melayu bimbang dengan perkembangan ini. Perjuangan bersenjata merupakan satu perjuangan yang akan merugikan kedua-dua pihak. PKM tidak berundur ke belakang dan meneruskan perjuangan mereka. Ini menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Kalau mengikut kronologi, terdapat beberapa pembunuhan yang telah menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Pada mulanya, undang-undang darurat dikenakan di kawasan setempat sahaja, iaitu di kawasan Perak, Johor. Kemudian, pada bulan Jun 1998, undang-undang ini dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu. Namun begitu, komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Dengan mencetuskan huru-hara, pihak komunis berharapan penduduk akan hilang keyakinan terhadap British. Dan apakah cara-cara mereka menimbulkan huru-hara ini? Tindakan mereka merangkumi melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan penduduk, dan mengancam keselamatan pasukan keselamatan. Cara mereka melumpuhkan ekonomi, Lombong Biji Timah dan Ladang Getah menjadi sasaran utama. Sebanyak 80 lombong biji timah antara tahun 1948 hingga 56 diserang di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Pokok getah dirosakkan, kilang estate, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah semua musnah dan menjadi sasaran kepada komunis. Malah mereka membunuh pekerja Lombok dan Ladang Getah menderita. Selain mengganggu kerja harian, nyawa mereka turut terancam. Komunis menjalankan berbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutama sekali sistem pengangkutan dan perhubungan. Mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api merupakan salah satu taktik dari mereka. Dan kenderaan yang melalui jalan raya pula ditembak dan dibakar. Selain daripada itu, kemudahan telefon dan telegraf juga dirosakkan. Mereka juga merosakkan paip air. Pekerja awam yang ditugaskan untuk membaiki jalan raya juga diserang. Kerana ini menjejaskan kehidupan harian penduduk tempatan kerana infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Kini, rakyat juga menjadi mangsa kepada perjuangan komunis. Pelbagai tindakan kejam dilakukan ke atas rakyat Tanah Melayu. Pada 5 Julai 1949, komunis mencampakkan bom tangan di Siom Circus. Statistik yang diperoleh dari arsip negara dan juga buku sejarah menunjukkan
kesengsaraan yang dilalui oleh rakyat, bilangan rakyat yang menjadi mangsa kepada perjuangan komunis di tanah Melayu. PKM seterusnya menyiasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Ia dilakukan untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Statistik ini menunjukkan anggota keselamatan yang terkorban dan tercedera pada tahun 1948 hingga 1960. Walaupun komunis mencuba pelbagai cara untuk mendapatkan dan mewujudkan kerajaan Republik Komunis di tanah Melayu, tetapi tindakan pasukan keselamatan iaitu kerjasama antara kerajaan dan rakyat menyebabkan ancaman komunis ini akhirnya dapat ditewaskan. Wahai pelajar, untuk seketika renungkan, dalam dunia yang kita ingatkan nama ahli-ahli politik, berapa ramai di antara kita yang ingatkan nama-nama ahli pasukan keselamatan yang mengorbankan diri mereka untuk keselamatan anda? Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju